Oke, baik. Ayat 28 surah Al-Mulk. Qul ara'aitum. Adakah kul, katakanlah. Di sini perintahnya kepada Nabi Muhammad. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ara'aita, ara'aitum, ara'aitum, tahukah kamu? Artinya tahukah kamu, ara'aitum. Maka kita coba i'rabkan. Kul di sini adalah fi'lul amri, fi'lu amrin. Fi'il amar mabni. Nah, kita tahu semua fi'il amar mabni. Fi'il madhi mabni. Fi'il mudhari yang tak mabni, yang mu'rab. Nah, maka di sini fi'il amar mabniyun. Mabniyun. Mabninya atas apa? Dia tetap. Mabni itu tetap atas baris sukun, ala sukuni. Sukun. Mana sukunnya? Sukun di atas baris lam. Kul. Baris lam tersebut sukun. Nah, itu maka dia tetap kul. Katakanlah. Qala yaqulu kul. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Semua fi'il amar ya. Qul ara'aitum. Nah, di sini ayat di qul ara'aitum. Dalam fi'il amar maka mesti ada fa'ilnya, pelakunya. Siapa yang disuruh? Yang memerintah siapa? Yang diperintah siapa? Nah, maka fa'ilnya kepada orang yang diperintah ya. Fa'il untuk fi'il amar hanya ada 6. Al-fa'ilu untuk fi'il amar antara anta, antuma, antum atau anti, antuma, antunna saja. Dalam sifir itu sifir yang tengah ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, dia tak digunakan untuk fi'il amar. Fi'il amar hanya daripada mulai anta, antuma, antum, anti, antum, antunna. Itu untuk fa'ilnya. Fa'il domirun mustatirun. Domirun mustatirun. Mustatirun takdiruhu anta. Yang diandaikan menjadi anta. Anta. Oke. Ada soalan untuk kul nih? Saya rasa semua dah maklum semua. Maafi. Dia qala. Qala madi yaqulu mudhari. Qala Rasulullah. Maka dia artinya apa di situ? Rasul bersabda. Qala al-ustadu. Ustad berkata. Qala al-walidu. Orang tua berkata. Itu maka qala ni artinya boleh berkata, boleh bersabda untuk Nabi Muhammad dan juga berfirman untuk Allah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Maka dia terjemahannya berfirman. Itu peringkat-peringkat untuk terjemahan-terjemahan kepada qala. Kalau untuk manusia berkata.
Kul. Maka di sini katakanlah. Oke. Kul aro'aitum. Aro'aitum. Aro'atum. Ro'a di situ. Yang kedua, A sendiri. Ro'a ya. Ro'a ada alif maksurah, ada ya di situ, ada tum. A. A di sini disebutkan hamzah. Al-hamzatu. Al-hamzatu. Kenapa bukan alif? Kenapa di sini tak ditulis alif? Al-alifu. Sebab Hamzah tumpang Malik kot. Pandai. Kalau alif tak boleh dibaca, alif tu mat. Kalau hamzah boleh dibaca. Yang berbaris dinamakan hamzah. Ustaz, alif waw ya ni yang mat Nah, huruf mat. alif waw ya. Kalau alif lebih kepada mat, panjang. Dia tak panjang. dibaca. Tak ada bacaan a, i, u, tak ada. Tak Kalau ada. hamzah, Bunyi. dia ada bunyi. Hamzah bunyi. Hamzah tu bunyi. Tapi kalau Quran Ar-Rahman dulu bunyi Quran yang lama, bunyi. yang sebelum yang disamakan semua dengan Utsmani, dengan Quran yang terbaru sekarang ni, maka dulu dia tak ada baris-baris, tak ada hamzah, tanda hamzah tu. Mungkin puan-puan semua dah cuba dan pernah membaca Quran tersebut. Quran dulu Utsmani dikatakan Turki, daripada Turki itu, terbitan sana itu. Kalau sekarang dah semua dah terbitan dan ikut kaedah yang Madinah, maka semua ikut samakan semua. Sekarang kita panggil resam Utsmani Resam Utsmani itu. Okey. Al-hamzatu harful istifhami. Harful istifham. Hamzah berarti istifham. Istifham itu apa? Soalan. Istifham. Dari kata faham. Fahima, ya. Fahima, paham. Jadi kalau istifham berarti ada tambahan alif sin ta. Maknanya adalah meminta paham atau bertanya. Artinya. Alif sin ta itu artinya tolab, meminta paham, artinya bertanya. A. Ro'aitum. Ro'aya itu apa? Fi'il madin. Fi'lun madin. Mabniyun ala sukuni. Mabni atas baris sukun. Mana baris sukunnya? Di atas ya. Ro'a. Kul aro'aitum. Ro'a. Mabni ala sukuni. Tum. Tum sendiri dia adalah domir ya. Domir. Tengok kaidah domir. Tum itu domir untuk siapa itu? Domirun mabniyun ala sukuni. Domir mabni, domir yang berbaris tetap ala sukun.
Mana sukunnya? Sukunnya mim tersebut, sukun. Kalau sukunin fi mahali raf'in, fi mahali raf'in fa'ilun. Sekiranya dia berbaris berbaris rafa, berbaris marfu, berbaris depan, dia menjadi fa'il. Tapi dia tak boleh bertukar baris, maka tetap dia. Ra'aitumu, itu tumu. Mu tersebut tandanya adalah tanda isim. Mabni. Isim, Oh, ya. Tanda mabni, ya. Isim domir itu isim yang mabni. isim Kalau mabni. dia boleh bertukar menjadi baris depan, maka dia menjadi fa'il yang nyata. Maka di sini fa'il dia Mustatir. Tak lah. fa'il dia digantikan atau digantikan, bukan mustatir di sini, digantikan tugasannya oleh domir. Di mahali itu digantikan atau di kedudukan, ya. Jadi Duduk kedudukan pada tersebut digantikan oleh tum fa'ilnya, bukan mustatir. Kalau mustatir dia tersembunyi, kalau sini jelas. digantikan kedudukannya oleh tum. Fi mahali, mahal itu tempat. Ahullu mahallak, saya menggantikan kedudukan awak. Atau ahullu Oh, mahali. mahallun. Mahallun. Dalam masa Maulid itu kan ada mahalul qiyam. Oh, dia tempat Nah, masa baca mahalul qiyam itu kita kena berdiri. Itu dalam artinya mahalul qiyam itu masa tempat untuk berdiri. Jadi kita baca bazanji, ada suatu masa kita kena berdiri semua. Itulah dinamakan masa mahalul qiyam. Kalau selawat Nabi itu Selawat Nabi, bukan mahalul qiyam. mahalul qiyam yang biasa dibaca dalam majelis Maulidur Rasul tuh. Itu ada diistilahkan satu frase itu kan, berjanji itu ada banyak, tapi ada satu perenggan yang dia digalakkan untuk berdiri semasa bacaan tuh. Mahalul qiyam. Sallallahu ala Muhammad, itu berdiri biasa. Itu mahalul qiyam lah tu. Itu artinya kalau bahasa kita yang orang tahu mahalul qiyam. Baca salawat mahalul qiyam. Mana tuh mahalul qiyam? Itulah sallallahu ala Muhammad. Itu mahalul qiyam. Itu bagian daripada beberapa perenggan atau syair dalam kitab Barzanji. Istilahnya mahalul qiyam. Di sini mahallu raf'i fa'il, kedudukan sebagai fa'il bila dia boleh berbaris marfu'. Mahalli raf'in fa'ilun. Mahalli fi mahalli raf'in fa'ilun. Dhamirun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Pandai makku. Mau baca Ustaz tulis. Akhir tu pandai dah tu. Alhamdulillah. Oke. Jadi kul ara'aitum, kul katakanlah wahai Nabi Muhammad, ara'aitum, tidakkah kamu tahu? Tahukah kamu? Itu terjemahnya. Ataupun tidakkah kamu tahu, wahai Nabi Muhammad? In kul ara'aitum,
In dia adalah harfu syarat, haraf syarat. Haraf syarat dan juga haraf jazam atau jazimun. Jazimin, harfu syartin jazimin. Kalau dibaca lengkap, harfu syartin jazimin, haraf syarat yang bertugas menjazamkan. Menjazamkan itu apa? Jazam itu adalah baris sukun, baris mati, majzum. Oke, in haraf syarat dan jazam. Dia sebagai haraf syarat dan dia bertugas menjazamkan fi'il selepasnya. Oke, mana yang datang selepas in berarti mestilah fi'il. Nah, kita tengok ahlakaniyah. Ahlakaniyah. Ahlaka ni ya, ada 3 di sini. Ahlaka fi'lun madin. Fi'il madi dia ahlaka. Dan dia menjadi fi'lus syarti. Oh, fi'il syarti. Mabniyun. Mabni juga. Selain daripada fi'il madi, dia menjadi fi'il syarat. Kenapa? Karena dia datang selepas haraf syarat. Oh, in haruf syarat ni dia menjazamkan fi'il selepasnya. Ya. Nah, haraf syarat mabni alal fathi. Tetapi di sini tidak menjazamkan secara nyata. Nah, karena di sini tak ada yang jazam. Ahlaka tetap berbaris atas. Ka itu ahlaka. Barisnya apa? Ka yang hujung itu baris atas. Mabniun alal fathi. Itu dia tetap berbaris apa? Atas. Fathi itu fathah. Fathah fi'il madi. Mabniun alal fathi fi mahallil jazmi. Fi mahalli jazmin. Dalam kedudukan dia sepatutnya berbaris mati. Nah, kalau kita matikan macam mana? In ahlak. In ahlak. Dia mati menjadi in ahlak. Tapi di sini tidak mati sebab dia mabni dan dia bertemu dengan nun selepasnya. Ahlaka dihidupkan ka tersebut ahlakani. Maka nun itu adalah nunul wiqayah. An-nunu Al-wiqayah. nunul an-nunu lil Wiqayah. Wiqayah. lil wiqayati. Maksudnya? Lil Apa wiqayah. maksudnya wiqayah itu artinya? Ha. Tambahan. Oh, tambahan. Additional.
Oke. Ahlakani. Ya, al-ya'u. Ya itu mana? Ya yang hujung tuh. Ahlakani ya. Ya itu hidup. Al-ya'u dhamirun mabniyun 'alal fathi. Mabniyun Dhamirun 'alal fathi. mabni alal fathi. Bima. Dhamir mabni 'alal fathi. Dhamir yang tetap barisnya di atas baris atas. Tak sambung sikit. Fi mahalli. Fi mahalli, apa mahalli di situ? Fi mahalli. Lagi sambung. Oke, kita sambung page selanjutnya itu. Fi mahalli. Nasab maf'ulun bih. Tu kan kalau tu padang. Ustaz. Ya. Ahlakani Allah tu. Halaka satu perkataan, ni satu perkataan kan? Betul tak? Ya. Ahlaka. Ahlaka satu perkataan. Ni itu adalah nun waqiyah, wiqayah. 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 Ya Allah, that mean apa? Allah, lafaz Allah lah. Lafaz jalan Allah. Oke, tadi apa di situ? Ahlakaniya fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Nasbin maf'ulun bih. Nasbin tu nasab ni Ustaz. Ya, baris nasab. Baris nasabnya apa? Atas. Baris Atas eh. Dari atas. baris atas nasab. Jadi Maf'ulun bih. ahlakaniya ya. Fi mahalli nasbin maf'ulun bih, dia menjadi objek. Ahlakani ya. Ahlaka ni sendiri, ya sendiri. Jadi ya tersebut objeknya. Ustaz, kalau kita tengok dari sini, ara'aitum tu fa'il, maf'ulun bih tu kat mana? Lepas tu dia masuk balik ahlakna ni, dia fi'il balik kan? Fi'il. Dia fa'il maf'ulun bih balik kan? Ara'aita tak ada maf'ulnya. Dia fi'il yang tak perlu objek. Ya, dia tak perlu objek ya. Okey. Tahu. Adakah kamu tahu? Jadi tahu ni dalam bahasa Arab dia termasuk fi'il yang tak perlu objek. Jadi ahlak ni dia ni fa'il dia mustatir lah. Fa'ilnya mana fa'ilnya? Mustatir ke tak? Ahlaka. Fa'il je nun. Nun bukan, nun ada tambahan, additional. Tambahan. Ya, fa'il dia ya. Coba tengok sifir apa nama? Kaedah penulisan domir muttasil. Muttasil antum daripada huwa, hu, huma, hum. Ahlakan. Domir muttasil
untuk ana, apa ana jadinya? Ahlakna. Ahlakna. Nahnu. Nahnu. Ana, saya. Nahnu situ. Nakna. Tandanya apa untuk saya? Hamzah, alif tu Hamzah. Tandanya apa? Domir mutasil untuk ana apa? Sudah mati dengan Ya, nun. ya, ya. Nun Tak mati ya. dengan Nunnya. nun ya. Maka di situ nun ya itu adalah mewakili saya. Domir yang mewakili ana, domir yang mewakili saya. Itu nun ya di situ. Maksudnya sifir A Ustaz ni kan? Yang mana? kuning A. Yang kuning A kan? Pink. Pink. Main ni. Pink Apa nama? A. Kaedah penulisan domir mutasil. Domir. Pink. Oh. Pink. Oh yes, pink. Yang hujung sekali itu, yang bawah. Ya, Yang bawah, bukan ujung, bawah sekali. Ana untuk fi'il madhi apa? Domir mutasil apa? Tambahannya adalah Nun ya ataupun ya. nun ya ataupun ya. Ini domir dia mustatil lah ni. Mustatir. Maka di situ dia sebagai apa? Dia sebagai pelaku. Fa'il lah fa'il. Mana? Apa? Objek, bukan pelaku, objek di situ. Okey. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya tengok yang sebelah. In ahlakani Allah. Sekiranya Allah mematikan saya. Ahlaka artinya mematikan. Ni artinya saya. Maka siapa yang mematikan? Siapa yang berbuat untuk mematikan manusia? Siapa yang boleh mematikan manusia? Yaitu Allah. Maka Allah di situ adalah fa'il. Fa'ilnya datang kemudian selepas maf'ul. Fa'ilnya jauh selepas maf'ul. Jadi Allah di situ yang mendatangkan kematian. Allahu isim baris depan ialah fa'il. Allah baris depan Allahun in ahlakani Allahu. Sekiranya Allah mematikan ni itu saya, niya. Allah adalah lafzul jalalati sebagai apa? Fa'ilun marfu'un. Jadi di sini pelakunya atau fa'ilnya adalah Allah. Marfu barisnya apa marfu itu? Dhammatu, ad-dhammatu. Ustaz nak tanya. Ya, boleh. Macam mana kita nak tahu sama ada yang kaedah kaedah menggunakan menulis yang tadi tu ni dengan ya tu, macam nak bezakan nak gunakan yang mana satu, ya ke ni ya? Kaedahnya. Macam kita nak fahamkan lah kenapa ada nun ya, kenapa ada ya bila masa nak menggunakannya. Okey, baik. Ahlaka niya, ahlaka campur ni campur ya. Tapi dalam kaedah yang ada sifat itu ni saja atau ada ya? Atau ya saja boleh? Siapa yang ada sifat itu yang pink? Ni ya. Agak dia nak sambung dengan perkataan lain tak? Ni ya Allah dihidupkan ya tu ni.
Dia sepatutnya ahlaka ana, ya. Saya di situ kan. Ahlaka ana. Kerana dia ana itu tak boleh bertemu terus kepada fi'il, maka digantikanlah perkataan ana tersebut menjadi ni. Sebab dia nak sambung jadi domain mutasil. Nak sambung menjadi dhamir muttasil. Contoh yang lain, contoh fi'il yang bertemu dengan ana. Wa Contohnya apa? ilaihi turja'un, ni juga ni. Dia boleh dua, fi'il dengan fa'il. Fi'il dengan isim. Kalau fi'il dia lebih kepada tambahan nun dengan ya. Kalau isim dia hanya ya saja. Oh. Itu. Okay. Kalau fi'il lebih kepada nun dan ya. Contohnya apa? Fi'il tadi. Contohnya? Contoh fi'il apa yang boleh ditambahkan dengan saya tu? Quran. Karoma atau akroma yang dekat dengan ahlaka. Akroma, akromania, akromania artinya apa? Saya dimuliakan. Akromaniyallahu, Allah memuliakan saya. Atau apa lagi? Oh, dia fa'il lah yang boleh apa tulisan nia tu. Kalau yang ya je macam memiliki ya. Memiliki itu untuk Macam isim. possessive tu. Itu isim. Okey, faham. Possessive. Kalau untuk isim dia ya saja. Contohnya buku saya, kita tambah ya. Itulah yang menjadi kepemilikan. Itu. Kalau untuk fi'il, dia tambahan dia mutasilnya nun dengan ya. Itu yang membezakan tuh. Jadi paham. setiap fi'il ada perbezaan tambahan dalam apa nama? Dhamir muttasil. Ana tambahan dia nun dengan ya. Nahnu nun dengan alif panjang ya. Oke, ada soalan lain? Ahlakaniyah. Dah Ustaz, sambung je lah Ustaz. Sambung. Okey, baik. Kalau ada soalan kita sambung. Jadi Allah di sini adalah yang berbuat. Allah yang berbuat untuk mematikan manusia. Di sini Nabi Muhammad, sekiranya Allah mematikan saya, Nabi Muhammad, waman, alwawu harfu atfin. Huruf atau al-ataf waman. Man isim mausul, ismun mausulun. Ma'tufun, dan dia menjadi ma'tuf kerana datang selepas haraf ataf. Panggil isim maktuf je Isim mausul Maktuf pun boleh kalau nak sebut. Ala maktufun ala maf'uli ahlaka.
Wa man ma'iya, dan sesiapa bersama aku, atau rahimana. Ala sukuni fi mahallin nasab. Jadi man itu adalah isim mausul dan juga isim ma'tuf. Karena dia datang selepas wa. Ala sukuni fi mahallin nasab. Nasbin. Waman, dan siapa sahaja. Dan siapa Ma'iyah. saja. Ma'iyah artinya dengan saya. Ma'iyah. Ma'iyah artinya apa ma'i? Ma'i bersama, ya aku. Ma'a. Ma'a tu zarf makan. Makan. Zarfu makanin. Dia zarf makan. Mansubun. Dia zarf makan mansub. Ya, mansub. Mansub itu apa artinya nasab? Baris atas. Ma'a, asalnya ma'a. Ma'a. Tetapi bertemu dengan ya maka menjadi ma'iyah. Mansubun ma'a. Domir mestilah mansub. Dan dia domir terbagi menjadi dua, makan dengan zaman. Nah, di sini makan ma'a. Innallaha ma'ana. La takhaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kami. Ma'a. Nah, di sini ma'a dia isim zaraf. Bertemu dengan saya, ana, maka ditambahkan ya saja. Kalau tadi fi'il ahlakaniya. Kalau ma'a dia isim maka tambahkan ya saja. Ma'a asalnya tambah dengan ana menjadi ma'iyah. Oke. Dia digunakan selepas itu ya. Ma'iyah, hidup ya tersebut itu untuk gunakan dhamir muttasil kepada fi'il ataupun isim. Yang di sini isim, maka ma'a menjadi ma'iyah. Itu untuk bersama saya. Kalau bersama kamu, apa bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya ma'aka. Ma'aka, ma'aki. Ma'aka. Ma'ahu bersama dia. Ma'ahum bersama mereka. Ma'aka, ma'akuma, ma'akum. Antum ma'antum. Oke. Itu sampailah ujung ma'iyya ma'ana. Mansubun al-fathatu. Al-fathatu. Ya-nya apa ya? Ma'iyya, al-ya'u. Domir. Nah, domir juga. Muttasil. Nah, tapi di sini domir muttasil. Bukan domir zaraf, bukan domir munfasil tapi muttasil itu. Domirun mabniyun alal fathi. Oh, jadi ya tu sambung pada isim. Kalau ni bersambung pada fi'il. Betul. Ya sambung kepada isim. Ni ya sambung kepada fi'il. Maknanya sama. Aku. Maknanya sama. Aku. Ana. Ahlakaniya, aku dimatikan.
Ma'iyya bersama aku. Isim. Isim. Itu yang membedakan isim Ini dengan. dia tak boleh jadi mudhaf ilaih, Ustaz. Betul. Jadi mudhaf ilaih. Isim kan. Mudhaf ilaih. Fi mahalli jar, kalau dia berbaris bawah, maka dia mudhafun Ilaih. ilaih. Mudhaf ilaih. Wahai ini cerah hatinya. Cerah mata, cerah hati. Kelakar. Dia dah perkena roti canai tu. Tu yang pandai tu. Belum lagi. Baru perkena Nescafe. Orang puasa putih hari ni. Puasa putih hari ni. Mudhafun ilaihi. Di mahalli jar dia menjadi mudhafun ilaih. Ma'iyya. Jadi waman ma'iyya, dan yang bersama saya, itu kata Nabi Muhammad. Sekiranya Allah mematikan saya, ya, sekiranya Allah mematikan saya dan orang-orang yang bersama saya. Berarti siapa ma'iyya ni? Orang beriman lah. Orang para sahabat lah. Para sahabat. Para sahabat semasa itu. Semasa Nabi. Sekiranya Allah mematikan saya dan orang-orang beriman, orang-orang yang bersama saya, para sahabat, sahabat Nabi semasa itu, maka siapa yang akan menolong orang-orang kafir nanti ketika mendapat azab yang pedih? Berapa sahabat Nabi yang semasa Nabi hidup ni? Berapa jumlah sahabat agak-agaknya tu? Nabi hidup lebih kurang dengan sahabat di Madinah, di Mekah, Ma'iyya. Ya, Ma'iyya. Tak sampai 100 Tapi berkurang tu beribu. Lebih. Dikatakan dalam satu kitab tarikh Sirah Nabawi itu 124.000 Muslim yang ada semasa itu. Masa haji terakhir tu? Ya semua lah, haji terakhir kan lebih kurang 10.000. Sahabat yang aktif, sahabat yang dekat dengan Nabi. Ada juga sahabat itu yang malu menzahirkan diri dengan Nabi, berjumpa Nabi. Ada sahabat, tipe sahabat kan macam-macam. Ada dia yang rajin jumpa Nabi, suka jumpa Nabi. Ada juga sahabat yang malu bila nak jumpa Nabi. Itu juga ada. Maka lebih kurang jumlahnya 124.000 sahabat semasa Nabi hidup. Ma'iyya, waman ma'iyya. Sekarang umat Muslim dah mencecah 2 miliar ya. Dulu baru 124 saja semasa Nabi atau dah. Sekarang 120 million umat Islam. 2 bilion umat Islam. Umat Islam dah. Umat Muslim sedunia. Tapi kita tengok Palestin kena buat sampai macam tu, siapa pun tak kata apa, Ustaz kan? Itulah, bagikan buih di lautan. Apa terjadi? Sapot. Okey, ma'iyya, waman ma'iyya. Fulus mafi. Fulus mafi, tapi yang ada fulus pun negara Arab yang kaya-kaya tu. Dia lain lah cerita. Kita lain lah fulus mafi kita. Kita ada tentulah fulus mafi, tak macam negara macam Turki, nak Turki ya. Kita fulus mafi tapi masih ramai lagi dekat KFC, McD semua ada. Dia kena yang berkuasa. Yang ada power. Kena rakyat tak cukup, kena ada orang yang berkuasa yang bertindak. Kita setakat tunjuk perasaan je lah. Waman ma'iyya, sekiranya
Ahlakan ya Allah, Allah menghancurkan, Allah mematikan saya bersama orang-orang yang dengan saya, sahabat. Au rahimana, Rahimana. au rahimana. Atau apa artinya au rahimana? Au tu jar. Au rahimana artinya Memberi rahmat kepada memberi kami. rahmat kepada kami. Allah merahmati kami. Au rahimana. Au haraf ataf. Oh, atof. Ataf. Rahimana. Rahima fi'lun madin. Mabniyun alal fathi. Fi'il madhi mabniyun alal fathi. Rahima, atas. Ma tersebut. Ma baris atas. Na. Na sendiri apa na sendiri? Na. Na domir. Mabniyun ala sukun. Ala sukuni. Mana sukun dia? Alif. Di atas alif tuh dia tak ada baris, tapi dikatakan sukun. Panjang mat ya, maka dikatakan na domirun mabniun ala sukun. Fi mahali nasbin, dalam kedudukan nasab, sekiranya na itu boleh dibaris ataskan, boleh baris depan ya. Nasab. Dia menjadi apa? Objek maf'ulun bihi. Fi mahalli nasbin, sekiranya na itu boleh berbaris au rahimah, na u. Nasab yang mana a. Rahimana. Na diakhir dengan alif. Kalau sekiranya boleh dihidupkan baris tersebut menjadi baris atas, rahimana a, maka a tersebut adalah maf'ulun bih, objeknya. Objek Nahnu dia itu. nahnu. Fa'il di situ huwa, dia. Fa'ilnya mana? Allah tu. Kerana tak jumpa fa'il selepas tu, na dikatakan dia objek, maka kita balik lagi ke rahimah, kita sekalikan di situ menjadi fa'il. Itulah fa'il. Maka fa'ilnya mustatirun. Fa'ilun mustatirun. Domir fa'ilun. Al-fa'ilu domirun. Run mustatirun. Oh, ada tulis kat sini. Okey. Takdiru huwa. Oke, ada soalan untuk rahimana? Rahimana.
Rohimi. Rahima yarhamu. Rahma yarhamu. Rahima yarhamu. Rahima berarti merahmat. Merahmat. Bukan atau telah merahmatkan ia akan kami. Kalau sistem Telah pondok merahmatkan. Iya. akan kami. Allah Lagi telah sebenarnya. merahmatkan kami. Kami. Tidak. Allah telah memberi rahmat kepada kami. Itu bahasa Pondok. terjemahannya itu. Kalau kita panjangkan tuh ya. Pondok lagi senang dengan faham. Pesantren. Boleh? Nah, rahimana. Fa, maka, apa ni? Jar, man pun jar. Fa, man, dua-dua jar. Fa, Jar. kita kena ingat bahwasanya di depan tadi ada apa nama? In. In itu haraf syarat yang sebelah ya. Syarat. Maka kalau ada in mesti ada fa. In ada fa. Fa itu apa? Fa adalah rabithah. Kita baru bahas juga minggu lepas dalam kelas hari Ahad itu ada fa'u rabithah. In yang Ustaz. In yang kul ara'aitum in juga. Ya. Jauhnya. Jauh. Dia jawab syarat kepada in di depan. Jawab syarat kepada in yang di depan, ya. Ada in, ada in, ada fi'il syarat, ada jawab syarat. 3 sekali. Ada haraf syarat, ada fi'il syarat. Bila ada syarat, dia kena ada jawabnya. Jawab kepada syarat tersebut. Robitah ni sambung tak Ustaz? Robitah. Macam mana? Robitah tu maksud sambung bukan? Robitah tu ikat, mengikat. Sambung ikat. Jadi dia terikat dengan in. Adanya fa di sini kerana ada in di depan. Maka menjadi robitah. Kalau tak ada in, maka fa itu boleh menjadi atof, boleh menjadi apa, boleh. Kerana dia datang disebabkan in, maka dia diistilahkan menjadi rabitotun. Rabitah tu untuk faman ke fa sahaja? Fa sahaja. Dijawab bisyarti. Untuk jawaban kepada haruf syarat. Dijawab bisyarti. Untuk jawaban kepada syarat. Maksud Robito tu apa Ustaz? Macam mana? Maksud Robito tu apa terjemahan Robito? Robito ikatan. Secara bahasa dia ikatan, Robito. Maka kalau secara kaedahnya, kenapa dia dinamakan fa'tu robitoh? Kerana dia terikat dengan haruf syarat sebelumnya. Ada in, ada fa. Contoh yang lain, contoh yang haruf syarat yang biasa. In taqra. Apabila kamu membaca fa tafham, maka kamu faham. In taqra fa tafham. Apabila kamu membaca, maka kamu akan paham. Itu.
Kalau dalam bahasa kita, bahasa Melayu, dikatakan bahasanya jika nak berjaya maka kena belajar. Jika dengan maka ni dia satu package, tak boleh diasingkan. Jika kamu belajar maka kamu berjaya. Itu jawab syarat dengan syaratnya. Man jada wajada. Man jada wajada, dia dekat-dekat dengan kaedah macam ni. Ya. Tapi di situ menggunakan apa? Man. Man. Apa man tu? Man tu macam siapa? Isim. Isim Isim. mausul. Isim mausul. Isim mausul. Okey. Okey, boleh faham tadi yang bertanya puan siapa tadi? Okey, faham Ustaz. Faham. Faridah. Puan Faridah. Okey. Man, fa, rabita untuk jawab syarat. Man, apa man? Man itu istifham. Isim istifham. Man. Ismun istifhamun. Mabniyun ala sukuni. Mabni di atas baris sukun. Man ya. Man itu kita bulatkan baris dia ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. Yushirun. Azza bin Halim. Azza bin Halim na'an ma'un. Fi mahalli raf'in mubtada'un. Dia menjadi mubtada'. Faman dia jumlah yang kedua. Yang pertama, qul ara'aitum in ahlakani Allahu wa man ma'aya aw rahimana. Itu satu jumlah yang pertama. Yang kedua dimulai dengan faman. Faman yujirul kafirin. Faman. Faman yujiru, dan apa man? Lalu siapa? Yujiru. Yujiru artinya apa? Melindungi. Melindungi. Tadi yang atas tu Ustaz, jumlah fi'liyah Yang atas? Ya. Jumlah fi'liyah. Dimulai dengan ara'aita. Ara'aitum. Sampai kepada aurahimana. Jumlah ismiyah dan juga boleh biasa disebut jumlah syarat. Kerana di situ ada syarat. Yang kedua ni jumlah jawab untuk menjawabnya. Man ni isim istifham pun dia, isim mausul pun dia kan? Ya, dia boleh menjadi isim mausul, isim istifham. Tapi di sini isim istifham. Faman yujiru. Apa di situ yujiru? Yujiru melindungi. Yujiru fi'lun ma mudhari'un marfu'un. Fi'lun mudhari'un marfu'an. Di sini kita jumpa fi'il mudhari'.
Nah, sebelum-sebelumnya fi'il madhi, fi'il madhi mabni. Manakala fi'il mudhari adalah tidak mabni atau mu'rab, marfu' gitu. Yujiru. Ini warning untuk orang yang memberi perlindungan kepada orang kafir ni akan masuk azab yang alim untuk orang Islam ke memang untuk orang kafir dah? Orang kafir. Kafir. Nah, faman, daripada faman tu, maka di situ soalan, seakan-akan menanya Nabi Muhammad. Sekiranya saya tiada dan para sahabat tiada, siapa yang akan menolong, melindungi orang-orang kafir? Kafir. Yujiru artinya melindungi. Dari kata jaro yujiru. Jaro juga asal kepada jiran. Jadi jiran itu melindungi. Jaro Oh, yujiru. Nah, masdarnya adalah jironun. Jirurut. Jiran tuh bahasa kita. Nah, bahasa Melayu ada jiran, istilah jiran dari kata yujiru. Apa asalnya? Yujiru adalah melindungi. Nah, jadi jiran itulah yang akan melindungi kita daripada sebarang apa-apa saja. Ada bahaya di jiran lebih dekat kepada kita, dia lebih tahu. Itulah secara bahasa jiran diambil dari kata jaro yujiru. Okey. Yujiru fi'lun mudhari'un marfu'un dhammatu. Dhammatu. Dia kalau mudhari' majhul macam mana dia pula Ustaz? Ini bukanlah majhul, tapi kalau dia majhul. Ini biasa. Dia ini biasa. majhul bila fi'il sulasi. Oh, fi'il sulasi tapi majhul. Di sini apa? Ajaro yujiru. Yuji. Dia sifir 2. Yujiru. Yuf'ilu. Yujiru. Fi'il sifir berapa tu? Yang dua lah. Af'ala yuf'ilu sifir berapa? 2. 2. Maka di sini kaedahnya dia termasuk sifir 2. Ajaro yujiru. Dia kalau majhul sulasi je. Majhul yang dimulai dengan baris depan itu biasanya untuk sulasi. Yang 3 sifir 1 E sampai 1 F. Nah, itu yang membezakan mana fi'il majhul, mana fi'il yang biasa. Ustaz, anta jiru ni, boleh tak? Betul lah. Anta tujiru. Tak, kalau nak katalah kamu adalah jiran saya. Jironi. Ya, tak payahlah kan. Jiran ni kan masdar. Maka tambahkan ni jironun, tambahkan ya saja. Ya, tak payahlah kan. Ya tu jadi mudhari'. Okey. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa. Fa'il ya yujiru. Al-fa'ilu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Wal jumlatu fi mahalli raf'in
khabarun. Dia, jumlah dia. Mana mubtada tadi? Mubtadanya mana? Man. Man. Faman. Man. Maka yujiru dia menjadi khabar. Wal jumlatu, dan jumlah, wa jumlatu man, man di sini ada titik-titik, maksudnya apa? Man yujiru, ya. Dimulai dengan man yujiru, jumlah man yujiru. Faman yujiru, man mubtada, yujiru khabar. Maka jumlah nih, jumlah man dengan yujiru fi mahalli jazmin. Kalau dia berbaris mati, contohnya man yujir, ya. Kalau dia menjadi yujir, maka dia adalah jawab kepada syarat yang di depan. Jawabus syarti. Jawabus syarti kepada man yang di depan. Apa nama? Fi'il syarat yang di depan. Apa nama? In ahlakani. In. Maka jawabannya di sini. Paman yujiru. Oke, boleh? Fi mahali jazmin. Jazmin tu mana Ustaz? Jazam, mati. Azam. Ya, yuji. Yang mati tu apa? Yang mati itu apa? Karena perkataan ini. kaedahnya jawab syarat nih, apa, an, ya. In yang tadi depan tuh in. In, kaedahnya dia mesti datang mati. Selepasnya. Nah, selepasnya mesti berbaris mati. Maka kalau diandaikan yujir itu berbaris mati, yujir, maka dia menjadi jawab syarat in yang di depan. Oh, ro yang ro depan tu dianggap sebagai jazam. Jazam, ro, ya. Ro baris baris depan, ya. Yujiru kalau dia yujir, maka dia adalah jawab kepada in ahlakani, ya. Boleh? Boleh, Makku? Ya Ustaz, kita fi mahali. Hari ini banyak fi mahali ini. Nah, ini ada lagi fi mahali di selanjutnya. Wal jumlatu syarti wal jawab. Jumlah syarat dan jawab. Syaratnya mana? Yang In atas tu. ahlakani Allahu wa man ma'iya rahimana. Itu syarat. Jumlah syarat. Wa jumlatu latu syarti jumlah syaratnya mana? Yang atas tu. Ahlakani Allah. Ahlakani Allah wa man ma'iyana itu adalah jumlah syarat. Kita bariskan panjang itu ahlakani Allah wa man ma'iyana. Itu adalah jumlah syarat. Wal jawabu. Jumlah jawabnya mana?
jumlatul jawab. Tadi saya katakan bahwasanya in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana adalah jumlah Syarat. 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 Ada syarat maka ada jawabnya. Mana jumlah jawabnya? Faman yujiru. Paman yujiru. Paman yujiru. Paman yujiru disebut jumlah jawab. Itu. Wa jumlatus syarti wal jawab, dan jumlah syarat dan juga jumlah jawab fi mahalli nasbin, dalam kedudukan dia berbaris nasab, Tu apa sindal, min sindal tu? Apa Okey. Sindal-sindal sadda, Sadda. sadda, masadda. Sadda. Sadda masadda. Apa sadda masadda? Ni baru jumpa istilah ni ya. Sebelum ni tak pernah. Ada yang pernah dengar sadda masadda? Ada, saya pernah ajar tak? Tak pernah, Dalam- tak pernah dengar. Tak pernah. Mak aku pernah dengar. Oh, tak Apa tu, cukup mencukupi. Ya ke? Sadda masadda ini cukup mencukupi, lebih kurang. Tapi ada satu lagi perkataannya yang cukup mencukupi tu. Ada juga kafah Ah, makfufah. ah, ah, Ada dua istilahnya. Jadi sama saja. Kafah makfufah. Kafah makfufah khas kepada innama. Kalau sadda masadda kepada jumlah. Sadda masadda artinya cukup dan mencukupi. Maf'ulun. Maf'ul. Maf'uli. Cukup mencukupi. Bagi apa tadi Ustaz kata? Sadda masadda tu Sadda ni untuk jumlah. untuk jumlah. Kalau kafah makfufah untuk apa tu di situ? Haraf. Kafah. Untuk haruf apa tadi? Haraf innama. Oh, innama. Kalau sadda masadda dia untuk jumlah yang besar, macam ni. Jumlah syarat, jumlah jawab. Sadda masadda. Ada istilah fikih dalam kaidah fikih, usul fikih, saddud dara'i. Menjaga bahaya. Artinya macam tu. Saddud dara'i. Okey, sadda masadda maf'ulai ara'aitum. Ara'aitum. Apa maksudnya? Sadda masadda maf'ulain. Cukup menjadi objek. Cukup dan mencukupi, artinya cukup syarat untuk menjadi objek kepada ara'aitum. Ara'aitum di situ di depan apa tadi? Ara'aitum fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Hum, Tum. Fa'il dia. tum fa'ilnya. Ada maf'ulnya tak? Maf'ul situ tak ada, tak perlu Ustaz kata tadi. Tapi tak maf'ul perlu. bagi yang Tapi di sini, di sini kalau sekiranya dia perlu maf'ul, maka maf'ulnya adalah jumlah nih, panjang tuh. In ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana, dia maf'ul kepada ara'aita yang satu. Jadi ara'aita ini fi'il
yang tak perlu maf'ul. Tapi kalau ada Hmm. maf'ul boleh juga macam tu. Jadi ara'aita kalau kita buatkan maf'ul, maka yang sesuai menjadi maf'ul di sini objeknya adalah dua. Yang pertama, in ahlakani Allah wa man ma'iya rahimana. Objek yang pertama. Yang kedua adalah faman yujiru. Maka dikatakan di sini sadda masadda maf'ulai. Cukup mencukupi menjadi maf'ulai. Maf'ulai itu apa? Dua objek. Dua objeknya. Lai itu menunjukkan dua. Dua objek kepada ara'aitum. Itu. Okey, boleh faham? Ini panjang sikit nih keterangannya nih. Yujiru tu. Kalau bahasa Inggrisnya, bahasa orang putih enough. Apa? Sadda Enough. masadda ni enough, ya. Enough Cukup. Ustaz, dah penuh dah kepala ni. Maf'ul. Ada istilah baru, jadi sadda masadda. Kita baru jumpa. Ya, sadda masadda. Yujiru itu panjang di situ keterangannya karena dia berkaitan dengan ahlakaniyah. Ahlakaniyallah. Dia ada sambungan, ada kaitan dengan ahlakaniyah. Okey, kita siapkan sikit lagi ya. Boleh? InsyaAllah. InsyaAllah. Al-kafirina. Al-kafirina objek maf'ulun bih mansubun. Maf'ulun bihi mansubun. Al-ya'u. Mana mansubnya? Tandanya mana? Ya dengan nun. Ya dengan nun mansub, tanda mansub. Yujirul kafirina. Siapa yang akan melindungi orang-orang kafir? Di sini yujirul kafirina. Al-kafir sebagai objeknya. Siapa yang akan melindungi orang-orang kafir? Min harfu jarrin bin isim majrur ismun majrurun al-kasratu. Tandanya baris bawah. Mana? Bin. Kalau isim senang. Isim yang tak ada ilatnya senang kita jumpa hujungnya. Bin, barisnya nyata di situ. Bin alim. Alimin. Alim sebagai na'tun atau sifat. Na'tun majrurun. Na'at man'ut. Na'at man'ut, betul. Na'at man'ut adabun alim. Sifat dan yang disifati. Alim adalah sifat kepada adab. Azab itu isim. Azab adalah benda. Benda yang kena disifati. Azab yang macam mana? Azab yang pedih. Azab yang pedih. Jadi sifatnya adalah pedih. Azab tu man'ut dia. Azab man'ut. Yang sifati atau sifatkan? Yang disifati. Yang disifati. Alim. Adabun alim.
Okey, alhamdulillah dah siap. Ada soalan untuk jumlah yang terakhir ni? Faman yujirul kafirina min adzabin alim. Jadi ada dua di sini. Qul ara'aitum. Qul, terus pertama ya, mukaddimahnya dalam ayat ni, katakanlah wahai Nabi Muhammad, ara'aitum, itu satu juga. In ahlakani Allah adalah jumlah syarat sampai rahimana. Faman yujirul kafirina min adzabin alim adalah jumlah jawab. Dua-dua ni adalah objek kepada ara'aitum. Objek kepada ara'aitum. Itu yang di depan. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku, atau memberi rahmat kepadaku? Rahimana artinya memberi rahmat. Memberi rahmat itu berarti memberi ampunan. Dalam artian di sini apa? Masuk surga. Faman yujirul kafirina min adzabin alim. Maka siapa yang akan menolong orang-orang kafir daripada azab yang pedih? Yujiru, menolong, melindungi. Apalagi yang jiran, apa yang sesuai dengan makna jiran? Melindungi, menolong. Menolong, membantu, menolong. Menolong. Itulah hakikatnya jiran. Okey, baik. Ada soalan? Untuk ayat 1 saya ayat 28 ni. Kalau kata sedang